Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fiqh. Baiklah murid-murid semua, hari ini kita akan belajar tajuk baru, pelajaran yang keempat, tajuk salat berjemaah. Baiklah, jadi jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan video ini setelah kamu selesai menontonnya. Semoga boleh menjadi manfaat kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Baiklah murid-murid, cuba kamu lihat gambar apa yang Ustazah paparkan ini. Ya, gambar masjid. Ya, gambar masjid. Biasanya kamu akan lihat ayah kamu pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Ya, itu lebih baik. Tetapi bagi orang perempuan, bagi kaum wanita, lebih afdal atau lebih baik mereka solat di rumah. Boleh juga berjemaah bersama anak perempuan, ya. Seorang ibu boleh berjemaah bersama dengan anak perempuan. Baiklah. Alhamdulillah, cuba murid-murid semua sambil kita lihat video ini sambil dalam buku teks kamu juga ada pengertian salat berjemaah. Baiklah. Jadi cuba kita lihat, baca dan faham. Kamu ikut bacaan Ustazah dan Ustazah terangkan kepada kamu, insya-Allah. Semoga kamu faham apa yang Ustazah terangkan, ya. Baiklah, pengertian salat berjamaah. Apakah pengertian salat berjamaah? Iaitu salat beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum dengan syarat-syarat tertentu. Baiklah, salat berjamaah ni maksudnya solat ramai-ramai. Paling kurang 2 orang. 2 orang ini maksudnya seorang imam, seorang lagi makmum. Makmum ni adalah orang yang mengikut imam. Baik, nanti Ustazah akan terangkan dengan lebih lanjut dengan gambar-gambar sekali, insya-Allah, supaya kamu lebih mudah faham, insya-Allah. Jadi itu adalah definisi atau pengertian salat berjamaah. Baik. Murid-murid yang dikasihi Allah, hukum salat berjamaah. Ada 3 hukum di sini. Yang pertamanya fardu kifayah, yang keduanya fardu ain, yang ketiganya sunat. Baik, Ustazah terangkan dulu apa maksud fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya adalah kefarduan ke atas jamaah atau ke atas lelaki di suatu tempat, di suatu kampung. Maknanya kalau seorang tak buat, semua berdosa. Jadi kewajipan dia bukan atas individu, tetapi kewajipan ke atas qaryah, ya, sekampung. Baik, nanti saya akan jelaskan dengan lebih terperinci. Baik, kalau fardu ain ini kefarduan atau kewajipan atas individu. Setiap orang kena buat. Tak boleh tidak, ya. Itu maksud fardu ain. Baik, sunat hukumnya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tak dapat apa-apa. Ya, tidak berdosa. Nanti saya akan jelaskan apa yang berkaitan dengan hukum salat berjamaah ini tadi. Baiklah. Hukum salat berjamaah jadi fardu kifayah kepada siapa? Ke atas setiap lelaki yang baligh di suatu tempat bagi salat 5 waktu di masjid. Maknanya, kesimpulan di sini, orang lelaki, kalau dalam satu kampung, dalam satu qaryah,
satu kampung tak ada langsung orang lelaki yang solat berjemaah di masjid 5 waktu sehari semalam. Tak ada seorang pun orang lelaki yang baligh yang solat di masjid secara berjamaah. Maka satu kampung berdosa. Itu maksud dia. Maknanya kalau fardu kifayah ni dalam satu tempat, dalam satu kampung, tak ada siapa pun yang buat. Tak ada seorang pun yang buat. Jadi semua berdosa. Tetapi kalau dalam satu kampung, paling kurang ada wakil 2 orang atau 3 orang yang solat berjamaah di masjid, solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu di masjid, paling kurang pun 2, 3, 4 orang, terlepaslah lelaki ataupun lelaki baligh yang lain. Yang lain tidak berdosa. Tapi walau bagaimanapun kena pastikan ada orang lelaki atau lelaki dewasa ini mesti memastikan memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Itu adalah kekuatan orang Islam. Baik, ketika mana fardu ain bagi hukum salat berjamaah? Fardu ain wajib ke atas individu lelaki dewasa atau lelaki yang sudah baligh ke atas setiap lelaki bagi salat Jumaat. Maknanya lelaki yang dah baligh wajib ke atasnya fardu ain atas dirinya untuk salat Jumaat. Bila berlakunya salat Jumaat? Salat Jumaat berlaku ialah pada waktu zuhur hari Jumaat. Waktu zuhur hari Jumaat. Baik. Bagaimana pula dengan hukum salat berjamaah? Hukum sunat bagi salat berjamaah. Di antaranya kita biasa setahun 2 kali. Jadi contohnya bagi solat sunat seperti apa? Solat hari raya. Tak kiralah solat hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha. Jadi secara berjamaah di masjid, atau di padang atau di kawasan lapang, jadi solat sunat hari raya adalah contoh bagi solat sunat berjamaah. Baik, kedudukan makmum dalam solat berjamaah. Dalam kitab kamu, dalam buku teks kamu menunjukkan bahawa yang pertama imam lelaki dewasa. Biasa imam lelaki dewasa. Yang kedua, makmum lelaki dewasa. Kemudian yang ketiga, makmum kanak-kanak lelaki. Di kalangan kanak-kanak, yang lelaki. Kemudian makmum kanak-kanak perempuan. Yang akhir sekali, belakang sekali ialah makmum perempuan dewasa. Baik. Cuba lihat rajah, rajah gambar ni. Yang biru ni adalah imam. Imam lelaki dewasa lah. Kemudian makmum di belakang ini, makmum ni adalah orang yang mengikut imam. Yang belakang imam ni adalah makmum lelaki dewasa. Belakang makmum lelaki dewasa ialah makmum kanak-kanak lelaki. Yang warna oranye ni makmum kanak-kanak lelaki. Kemudian makmum kanak-kanak perempuan. Makmum kanak-kanak perempuan. Kemudian makmum perempuan dewasa. Baik, kedudukan ini terpakai sekiranya berlaku di masjid yang terbuka atau kawasan lapang yang terbuka. Tapi sebenarnya, ni saya nak terangkanlah. Kenapa diaturkan begini? Adatnya di Malaysia ni, kanak-kanak lelaki dia belum berkhatan. Lelaki yang belum berkhatan. Jadi kalau orang Arab, lelakinya dah bayi lagi, baby lagi dah berkhatan.
bagi lelaki yang belum berkhatan, dia masih menanggung najis pada kemaluannya, pada kulub kemaluannya tu ada menanggung najis. Jadi cucinya mungkin tak betul. Jadi sebab itulah dia tak boleh uh, solat bersama dengan dewasa lelaki, makmum dewasa lelaki. Tapi walau bagaimanapun, bagi kanak-kanak yang pada tubuhnya atau bajunya, pakaiannya atau dirinya itu tidak bernajis, tidak menanggung najis atau tidak ada najis, maka tak salah ataupun dibolehkan untuk kanak-kanak lelaki solat bersebelahan dengan makmum lelaki dewasa. Ya, tidak membatalkan solat pun, tidak memberi masalah pun pada saf sembahyang berjemaah. Tetapi kena pastikan kanak-kanak lelaki yang hadir solat berjemaah di masjid atau di surau kena pastikan bersih daripada segala najis. Ya, maknanya kena suci. Ya, kena pastikan diri tu suci. Kalau kata kanak-kanak yang pakai pampers sekalipun, kena pastikan dia bersih, pampersnya baru, tidak menanggung najis. Baik, kemudian makmum selepas itu adalah perempuan. Boleh perempuan dewasa dan kanak-kanak perempuan bersebelahan atau di belakang. Tak ada masalah. Ini tidak membatalkan solat pun. Ya. Sebab kalau di masjid biasanya dia ada tirai. Jadi bila ada tirai, perempuan yang dewasa ini boleh solat di hadapan bersama dengan kanak-kanak perempuan. Tak ada masalah. Ya, jelas. Nanti saya akan tunjukkan seterusnya gambar-gambar panduan bagaimana solat berjamaah sama ada di masjid atau di rumah atau di mana-mana sahaja. Baiklah. Baik, ini adalah kedudukan imam dan makmum ketika solat berjamaah. Kalau kita lihat kat sini, imamnya seorang lelaki dewasa, makmum juga seorang lelaki. Maknanya kedudukannya ialah makmum ini sebelah kanan imam. Dia tidak belakang terus, dia sikit sahaja, dia belakang. Tumit lelaki, makmum lelaki ini, tumitnya belakang sedikit daripada imam. Sekadar itu pun mencukupi, ya. Kalau kamu lihat kat sini sejadahnya pun, ya, dia bukan kira sejadah, ya, dia kira tumit makmum ini mesti belakang daripada tumit imam dan kedudukan dia ke kanan. Maknanya makmum lelaki duduknya sebelah kanan imam. Ya, baik. Bagi solat berjamaah, bagi solat kedudukan solat berjamaah imam dan makmum yang ramai. Baik, imam seorang lelaki, ya, di hadapan, kemudian beberapa lelaki di belakang imam. Ya, jadi belakang ni makmum lelaki dewasa. Dan imam ini di tengah-tengah dan makmum lelaki yang di belakang imam ini seimbang kedudukannya. Seimbang kedudukannya. Dia maknanya imam ni di tengah-tengah. Kalau kata macam ni ada contoh 5 orang kan? 5 orang. Jadi orang yang ketiga ini di belakang imam. Seimbanglah ni, cantiklah ni kedudukannya. Begini. Ya, cuba lihat. Kalau datang lagi seorang, dia penuhkan yang kanan. Kemudian datang lagi seorang lagi, penuhkan sebelah kiri. Begitu. Bagi seimbang. Baik. Kemudian, kalau macam mana pula kalau solat berjamaah di antara suami isteri ataupun lelaki dan perempuan. Ya, lelaki dan perempuan. Di rumah biasanya kan, gini. Baik. Depannya suaminya ke depan. Ya. Yang perempuan makmumnya belakang. Ya, belakang dan kiri sedikit. Begini kedudukannya.
Dia belakang terus ya, dia belakang terus. Kedudukan dia belakang imam, yang makmum perempuan belakang imam. Kemudian dia bahagian ke kiri. Ke kiri sebelah, maksudnya sebelah kiri imam. Baik. Baiklah. Cuba kita lihat bagaimana pula kedudukan imam dan makmum seorang lelaki, ya biasanya anak lah. Ya, ini seorang ayah, anak lelaki dan belakang katalah ibunya. Ya. Jadi imam di hadapan. Makmum seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki ini kedudukan makmum lelaki sebelah kanan imam. Maknanya kedudukan dia bukan belakang tetapi sebelah kanan imam. Dia punya kaki tumit, kaki makmum lelaki ini mestilah di belakang tumit kaki imam. Sama macam kedudukan yang mula-mula tadi, lelaki berdua ya, imam dan makmum kedua-duanya lelaki. Sama macam ni jugalah kedudukannya. Cuma bila ada seorang lagi makmum perempuan di belakang, kedudukannya makmum perempuan tadi di belakang imam dan ke kiri sedikit. Ya, sebelah belakang ke kiri sedikit. Beginilah keadaan dia. Baik. Sekiranya kedudukan ni solat berjemaah, ya, sama ada di rumah ke atau di surau ke. Kalau kita lihat kat sini, imamnya di depan, ya, kalau lelaki makmum lelakinya ramai, kita lihat makmum lelaki dewasa di belakang imam, ya. Kemudian dia makmum lelaki dewasa di belakang imam ni kalau lebih 2 orang. Tadi kalau seorang sahaja makmum lelaki, dia sebelah kanan, belakang kanan, sebelah kanan imam. Tetapi bila lebih 2 orang, kedudukan dia belakang imam, seimbang. Ya, belakang imam. Kemudian belakang lelaki dewasa, makmum dewasa tadi adalah kanak-kanak lelaki. Ya, ni imam, belakang imam, makmum lelaki dewasa. Kemudian makmum kanak-kanak lelaki. Baik. Kemudian belakangnya tu barulah makmum perempuan dewasa dan kanak-kanak. Begini cantiknya ya. Baiklah. Baiklah ya. Jadi di sini saya nak tunjukkan juga macam mana kedudukan kalau perempuan yang jadi imam. Biasanya perempuan jadi imam ni kalau di rumah, ya, di rumah ataupun kalau murid-murid atau pelajar-pelajar sekolah menengah yang duduk asrama, solat berjemaah antara perempuan, beginilah contoh saya tunjuk ni ya. Baik, imam perempuan di hadapan, makmumnya juga seorang perempuan, duduknya di sebelah kanan imam. Ya, kedudukan tumit makmum perempuan ini mesti di belakang tumit kaki imam perempuan. Ya, jadi Ustazah nak pesan, ya, makmum lelaki tak boleh mengikut imam perempuan walaupun kanak-kanak. Ya, walaupun kanak-kanak, seorang kanak-kanak lelaki tidak boleh menjadi makmum kepada imam perempuan. Tapi makmum perempuan dewasa atau kanak-kanak boleh mengikut imam perempuan. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh solat berjamaah di antara imam perempuan, ya, imam perempuan dan juga makmum perempuan yang ramai. Ya, makmum perempuan yang ramai. Tak kisah sama ada makmum tersebut perempuan dewasa atau kanak-kanak. Seperti yang saya jelaskan tadi, kanak-kanak lelaki tak boleh
mengikut imam perempuan walaupun imam tersebut adalah ibunya sendiri, ya. Baiklah. Bagi imam dan makmum perempuan, kedudukan dia seimbang juga. Macam lelaki tadi, seimbang. Maksudnya, makmumnya kalau 4 orang, 2 kanan, 2 kiri. Ya. Cuma bezanya bagi imam perempuan dan makmum perempuan, dia sebaris. Kedudukannya sebaris. Makmum tidak di belakang imam, tetapi makmum di sisi imam. Cuma imam kaki atau tumit kaki imam perempuan ke hadapan. Imam ni bergerak ke hadapan, maksudnya berdiri di hadapan, dan bagi makmum perempuan, tumit ataupun tumit kaki mereka mestilah di belakang imam. Di belakang imam. Tak boleh sama dengan imam perempuan. Di belakang sikit je. Belakang sikit. Jadi belakang imam tidak ada makmum. Belakang imam ni tidak ada makmum. Makmum sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebab imamnya ke depan sikit sahaja. Tidak depan seperti imam lelaki tadi. Ya. Baiklah murid-murid semua. Ustazah harap kamu dah jelas tentang gambar atau contoh-contoh gambar yang Ustazah tunjukkan tadi. Seterusnya kita lihat syarat sah solat berjamaah. Yang pertamanya, niat mengikut imam bagi makmum. Nanti Ustazah akan berikan kepada kamu macam mana nak niat mengikut imam. Ya, makmum ni solat, niat mengikut imam bagaimana? Kita lihat nanti. Baik, kemudian takbiratul ihram makmum tidak mendahului takbiratul ihram imam. Maknanya makmum ya nak ikut imam, angkat takbir Allahu Akbar, mesti tunggu imam angkat takbir dulu. Imam angkat takbir dulu, baru makmum angkat takbir. Makmum tak boleh angkat takbir mendahului imam. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, makmum tidak mendahului dan tidak terlalu lambat mengikut pergerakan imam. Bila kita salat berjemaah, imam rokok, makmum pun rokok. Makmum tidak boleh rokok dulu. Tak boleh i'tidal dulu. Tak boleh sujud dulu selagi imam tidak sujud atau tidak rokok dulu. Maksudnya mesti imam mendahului barulah makmum. Dan juga makmum tak boleh lambat sangat. Imam katalah angkat takbir sama-sama, imam rokok, makmum tak rokok-rokok. Imam dah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, makmum belum rokok lagi, lambat sangat pun tak boleh. Mesti ikut imam. Imam rokok, Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar, rokok. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Makmum pun ikut, sami Allahu liman hamidah. Maknanya bangun. Jangan berlama-lama sangat pada satu-satu pergerakan solat tadi. Baik, kemudian makmum mengetahui pergerakan imam. Makmum dia mesti tahu imam buat apa masa tu. Tak boleh dengar suara sahaja. Jadi sebab tu kalau solat berjamaah, sama ada di rumah atau di surau, mesti buka langsir tu. Langsir kalau di rumah mungkin tidak ada langsir, tapi kalau di surau atau di masjid, mesti buka langsir antara makmum perempuan terutamanya dengan imam lelaki. Ya. Kalau di masjid kan dia jauh kan. Bilik tempat solat perempuan mungkin di tempat tingkat atas atau di belakang.
Jadi tidak boleh ada halangan langsir, terutama langsir yang tebal atau pintu mesti dibuka. Ya. Baik, kemudian tiada sekatan atau penghalang antara makmum dan imam. Ini yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh ada sekatan. Sama ada sekatan tersebut berupa dinding ataupun pintu ataupun langsir. Ya, langsir yang tebal ya, contohnya. Mesti dibuka. Tak boleh ada halangan atau sekatan. Baik, kemudian makmum hendaklah yakin salat imamnya adalah sah. Makmum dia kena yakin salat imam tu sah, tidak batal. Ya. Jadi sebab tu kita nak lantik orang tu jadi imam, ya, kita nak ikut seorang imam kerana imam tersebut mahir dalam ilmu fiqh. Biasanya yang lantik ini adalah pihak-pihak tertentu yang diamanahkan untuk melantik seseorang imam, ya, melantik imam untuk satu-satu masjid atau surau. Jadi kalau di rumah, ayah kita lah, ya, ayah kita ke atau abang kita ke, adik kita pun boleh jadi imam kalau bacaan Fatihahnya betul, ya, mengikut tajwid. Baik. Contoh lafaz niat salat berjamaah. Baik, yang di atas ini adalah niat imam, yang di bawah ini adalah niat makmum. Ya, makmum ni orang yang mengikut imam. Baik, kita lihat contoh lafaz niat salat berjamaah. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat untuk imam. Orang yang jadi imam, dia niat beginilah. Tak kisahlah imam tu lelaki atau perempuan. Bila nak baca lafaz niatnya begini, atau nak niat dalam hati terus pun boleh. Tak ada masalah. Baik, kemudian kita lihat apa pula, macam mana pula niat makmum. Niat makmum, usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Atau mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Boleh, maksudnya boleh belaka, tak ada masalah. Cuma kalau kamu nak tukar, kalau kamu nak niat untuk solat asar, solat maghrib, solat asar, solat isyak, ya, nak solat subuh, asar, maghrib, isyak, ubah je lah. Usalli fardal zuhri, tukarkan usalli fardal asri, usalli fardal maghribi, usalli fardal isyak, usalli fardal subhi. Tukar dekat sini sahaja. Dan juga tukarkan pada jumlah rakaat. Kalau arba'a, 4 rakaat. Kalau raka'ataini, 2 rakaat. Kalau 3, salasa rakaat. Sama jugalah. Cuma tukar salasa, 3. Ya, maghrib, 3 maghribi, fardal maghribi, salasa raka'atin. Ubah gitu sajalah. Ya, mengikut waktu-waktu salat yang kita nak laksanakan. Baiklah murid-murid, kita lihat kat sini hikmah, kelebihan salat berjamaah. Hikmah ni maksudnya kelebihan. Apakah kelebihan atau hikmah salat berjamaah? Yang pertamanya mendapat pahala 27 kali ganda berbanding salat bersendirian. Kalau kita ada kawan, kita buat salat berjamaah atau dalam keluarga kita ada lebih 2 orang, kita buat salat berjamaah, pahalanya berganda. 27 kali ganda berbanding kita solat seorang-seorang. Ya. Dia umpama macam duit lah. Kalau kita kata solat seorang-seorang dapat RM1 aja. Dapat RM1 aja kan. Tapi kalau solat berjamaah,
Walaupun berdua dapat RM27. Itu kalau kita kiaskan atau umpamakan dengan wang ringgit. Tapi pahala yang Allah nak bagi lagi hebat, ya. Syurga yang Allah nak bagi lagi hebat. Jangan kita bandingkan dengan duit. Tapi ustazah nak tunjukkan betapa hebatnya pahala yang Allah bagi. Ya, 27 kali ganda. Diganda-gandakan 27 kali berbanding kita solat seorang-seorang yang pahalanya satu. Baik. Dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Bila kita solat berjamaah, terutamanya di masjid atau di surau, kita dapat berjumpa dengan jiran tetangga, dapat jumpa dengan sahabat handai, ya. Jadi hubungan silaturahim kita kuat. Kita berjumpa, kita bersalaman, bertegur sapa, ya. Dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Baik, yang ketiganya, apa kelebihannya? Melatih hidup berdisiplin. Kenapa dikata melatih hidup berdisiplin? Kalau kita mengikut imam, bila imam rokok, kita semua rokok sama-sama ramai-ramai. Di situ dah tunjukkan bahawa ada disiplin sifat ataupun ada panduan untuk mengatur dengan sempurna. Jadi kalau orang rokok tak ada yang sujud ketika itu. Dia semua ikut sama. Itu yang dikatakan melatih hidup berdisiplin. Kita akan terbiasa. Baik, kemudian menimbulkan perasaan sama rata dalam masyarakat. Bila solat berjamaah, dah tak kira dah orang tu ada pangkat ke, orang tu orang hebat ke, orang tu kaya ke, miskin ke, tak ada. Tak tunjuk dah, tak nampak dah siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang hebat, siapa yang tidak, siapa yang pandai, siapa yang cerdik, siapa yang tak berapa nak cerdik. Tak ada beza. Ketika solat berjemaah, semua sama. Tidak ada beza. Ya. Jadi, itu adalah di antara hikmah solat berjemaah. Cuma, musim sekarang ni, kita faham keadaan pandemik. Keadaan COVID-19 yang melanda dunia menyebabkan kita terpaksa menjarak-jarakkan solat. Ya, menjarak-jarakkan kedudukan jemaah tu tadi, dan juga kita tak dapat nak pergi beramai-ramai ke masjid atau ke surau disebabkan wabak yang melanda, dikhawatiri memberi mudarat kepada jemaah yang lain. Itu cerita lain. Sebab kita pun tak sangka berlakunya ujian yang Allah datangkan ni untuk kita. Tapi yang ustazah terangkan pada hari ini adalah asas sebenar cara solat berjamaah. Itu yang paling penting dan kamu mesti tahu. Mana dah tahu kan akan datang kamu dah besar atau kamu dah masuk sekolah menengah, wabak ni dah tak wujud dah. Dah tak ada dah. Jadi kita akan solat seperti asalnya balik semula, solat berjamaah rapat-rapat bahu ke bahu. Ya. Dan juga solat boleh pergi solat di masjid atau di surau secara berjamaah beramai-ramai, tak ada masalah. Ya, harap-harapnya kita minta pada Allah supaya wabak ini hilang terus di muka bumi Allah. Baiklah murid-murid semua, tahukah anda sesiapa yang solat ansyak berjamaah, maka seolah-olah dia telah solat separuh malam. Dan sesiapa yang solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah solat seluruh malamnya. Riwayat Muslim. Ini adalah hadis. Ya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, nak menunjuk kat sini bukan solat isyak dengan subuh sahaja untuk solat berjemaah. Sebaiknya kita kena buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak 5 waktu sehari semalam berjemaah di masjid atau di surau. Sekiranya tidak ada kekangan. Tetapi untuk solat subuh mungkin tak ada masalah sebab kita keluar bekerja atau keluar belajar pun tidaklah seawal sebelum subuh. Dan solat isyak semua orang berada di rumah. Ya, boleh insya-Allah untuk kita laksanakan. Jadi apa yang perlu kita amalkan? Kita kena istiqamah menunaikan solat isyak dan subuh secara berjamaah. Tapi kalau kita dapat melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam secara berjamaah, lebih baik dan sangat baik. Jadi keadaan sekarang kita boleh solat berjamaah di rumah.
Ya, tak dapat solat berjamaah di masjid, kita solat berjamaah di rumah. Pun dapat juga pahala 27 ganda pahala yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita, insya-Allah. Baiklah murid-murid semua, Ustazah uh, mengharapkan, ya, Ustazah mohon kepada Allah supaya memberikan kefahaman dalam ilmu fiqah kepada kamu semua dengan keadaan kita yang terhalang untuk kita berjumpa menunjukkan secara praktikal solat berjamaah atau solat fardu, ya, secara individu atau berjamaah kita nak tunjukkan secara berhadapan, sangat sukar. Semoga Allah Ta'ala berikan kefahaman yang baik kepada kamu semua. Ustazah sangat berharap jangan lupa, ya, jangan tinggal solat. Ya, pesan saya jangan tinggal solat. Kena pastikan solat berjamaah cukup 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengangkat segala wabak yang berada di muka bumi ini dan kita selamat daripada, Allah pelihara kita daripada wabak yang berlaku sekarang, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya, Ustazah Husna atau Ustazah Rabiatun Niza, ya, supaya kamu semua dapat manfaat daripada video yang Ustazah share ini, Ustazah kongsi. Jangan lupa boleh kongsi dengan kawan-kawan dan semoga ia menjadi jariah Ustazah pada masa akan datang, insya-Allah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.